Azalina Othman beritahu kerajaan terbuka terima cadangan tambah baik Akta Anti Lompat Parti. Pemimpin UMNO kecam Syamsul Iskandar minta tidak buat spekulasi murahan. SPRM serbu 6 lagi premis berhubung skandal rasuah MBI. Kerajaan beri komitmen penuh selesaikan isu kewarganegaraan di negara. Syafiee Apdal bersoal sama ada kerajaan dapat persetujuan daripada Sabah dan Sarawak mengenai hak kewarganegaraan. Dan Mahkamah Tinggi diberitahu Najib beri lampu hijau luluskan pinjaman 3.95 bilion daripada KWAP kepada SRC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, kerajaan terbuka untuk menerima sebarang cadangan penambahbaikan Akta Anti Lompat Parti bagi membolehkan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan dibincang dengan teliti sebelum diusulkan. Jelasnya, ketika ini Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022, Akta A1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti telah diwartakan pada 6 September 2022. Akta tersebut katanya telah berkuat kuasa mulai 5 Oktober 2022 dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan sebahagiannya melibatkan peruntukan perkara 49A iaitu berkenaan larangan lompat parti. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Hassan Abdul Karim mengenai rancangan kerajaan terhadap pindaan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan bagi memperkemas, memperjelas dan memantapkan Akta Anti Lompat Parti. Sebelum ini, Azalina dilaporkan berkata, Jabatan Perdana Menteri masih menunggu mana-mana pihak termasuk Sekretariat Kerajaan Perpaduan untuk mengemukakan cadangan bagi membolehkan akta tersebut dipindah bertujuan penambahbaikan. Terdahulu pada 15 Julai lalu, Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang menjelaskan pindaan kepada Akta A1663 perlu dibincang dengan teliti dan dipersetujui secara dwi-partisan. Kenyataan Syamsul Iskandar Muhammad Akin berhubung kekalahannya menentang Ahmad Zahid pada 2022 masih lagi menjadi kontroversi apabila kini beberapa pemimpin UMNO tampil mengecam dirinya. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan Ketua Puteri UMNO Nurul Amal Muhammad Fauzi menggesa setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri itu untuk tidak membuat spekulasi murahan berhubung isu berkenaan. Akmal dalam satu kenyataan di laman Facebook berkata, menang tetap menang dan kalah tetap kalah mengikut undang-undang dan tidak perlu menjadi hero. Adun Merlimau Melaka itu turut menyoal apakah ketika Syamsul kalah bertanding di Dun Paya Rumput pada Pilihan Raya Negeri Melaka 2021, beliau dipaksa untuk tidak membuat bantahan kepada SPR. Sementara itu, Nurul pula berkata, tiada isu membunuh, sebaliknya Syamsul tidak faham proses demokrasi. Justru Nurul meminta semua pihak supaya tidak perlu berpolitik dengan berbicara isu berkenaan kerana ia tidak menambah duit poket rakyat atau menambah peluang pekerjaan. 6 lagi premis berkaitan skandal rasuah perlumbugan pasir yang dikaitkan dengan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI diserbu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan perkara itu ketika dihubungi sebuah portal. Bagaimanapun, beliau masih belum diberi penjelasan dan membiarkan kaki tangan membuat proses dokumentasi terlebih dahulu. Difahamkan 6 premis yang diserbu terdiri daripada sebuah unit kediaman dan 5 pejabat di Lembah Kelang. Semalam dilaporkan seorang ahli perniagaan yang dikaitkan dengan skandal rasuah membabitkan MBI telah ditahan semula. Dan setakat ini, 4 individu telah ditahan iaitu 3 lelaki dan seorang wanita.
Kerajaan memberi komitmen sepenuhnya untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan melibatkan sekitar 30,000 pemegang status pemastautin tetap atau MyPR yang tidak mempunyai permit masuk atau dokumen perjalanan negara asing. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mereka terdiri daripada individu yang diambil sebagai anak angkat, mereka yang lahir sebelum merdeka dan berada di negara ini sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia. Menjelaskan kekeliruan berhubung isu taraf kewarganegaraan anak-anak kepada ibu bapa berstatus pemastautin tetap yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen pada perbahasan Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024, Saifuddin Nasution berkata, ada yang mencampur aduk dua kumpulan pemastautin tetap di Malaysia. Beliau berkata terdapat dua kategori pemastautin tetap di Malaysia, iaitu mereka yang diberikan MyPR, mempunyai permit masuk dan memiliki dokumen perjalanan negara asing, iaitu merujuk kepada warga asing sepenuhnya. Kedua, pemegang MyPR yang tidak mempunyai permit masuk atau dokumen perjalanan negara asing, iaitu merujuk kepada anak angkat, mereka yang lahir sebelum merdeka dan berada di negara ini sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia. Saifuddin Nasution juga memaklumkan jumlah pemastautin tetap warga asing adalah 7 kali ganda lebih besar berbanding pemastautin tetap kategori kedua. Dalam perkembangan sama, Presiden Warisan Syafiee Apdal mempersoalkan adakah kerajaan sudah mendapatkan persetujuan daripada Sabah dan Sarawak berhubung isu kewarganegaraan. Menurutnya, persetujuan itu perlu di bawah perkara 161E-2 Perlembagaan Persekutuan. Katanya, tiada pindaan boleh dibuat kepada perlembagaan tanpa persetujuan yang di-Pertua Sabah atau Sarawak atau setiap negeri Sabah dan Sarawak. Syafiee menegaskan bahawa kritikannya bukan bersifat politik tetapi bertujuan untuk menambah baik prosedur yang terlibat dalam penggubalan undang-undang di Parlimen. Beliau juga mengulangi situasi unik di Sabah berhubung isu kewarganegaraan khususnya dalam kalangan masyarakat luar bandar negeri dan individu tanpa kerakyatan termasuk pelbagai kumpulan perantau laut. Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau telah memberi lampu hijau kepada surat permohonan bekas Ketua Pegawai Eksekutif RC International Sdn Bhd, Nik Faisal Arif Kamil bagi pinjaman 3.95 bilion untuk memastikan syarikat itu mempunyai dana yang mencukupi untuk meneruskan pelaburannya dalam sektor tenaga dan sumber asli. Kelulusan itu diberikan di surat 2 halaman yang memohon pinjaman 3.95 bilion daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dan ditandatangani oleh Nik Faisal melalui tulisan tangan Najib bertarikh 5 Jun 2011 yang menyatakan bersetuju dengan cadangan ini. Najib bagaimanapun menafikan cadangan Peguam P. Gananathan yang mewakili SRC bahawa Nik Faisal sengaja mengalamatkan surat permohonan pinjaman bertarikh 3 Jun 2011 itu kepada beliau dan bukannya KWAP untuk mendapatkan sokongannya sebagai Perdana Menteri serta Menteri Keuangan ketika itu. Najib berkata, meskipun surat itu mengandungi nota tulisan tangan beliau, para pegawainya di Kementerian Keuangan akan tetap melakukan tindakan susulan terhadap permohonan pinjaman itu dan penilaian sewajarnya. Sebelum ini, SRC menggugurkan 5 pengarahnya daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Perbicaraan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung hari ini. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.